keputusan Datuk untuk settle luar mahkamah dengan Khairy Jamaluddin? Okey. Dia macam ni lah Kita bercakap ni memang senang bercakap. Tetapi dalam undang-undang tidak semestinya apa yang kita cakap tu betul macam mana pun kita boleh buktikan di mahkamah. Contohnya saya ada beberapa kes saya kena saman. Antaranya kes dengan Dr. Naim pun pernah Menteri Agama sekarang. Rupa-rupanya saya bukan pengamal undang-undang. Jadi bila kita bercakap, kita keluarkan report polis. Rupa-rupanya keluarkan report polis yang ditulis oleh orang lain tanpa izin pun tak boleh. So daripada kita lawan, kita kalah, kita boleh bankruptcy. Saya ambil pendekatan, kita minta maaf lah. Ada juga kenyataan yang saya buat silap orang. Kenyataan tu berlaku, silap orang. So kita minta maaf lah. Ada juga kenyataan yang saya keluarkan betul, benda tu berlaku, tetapi benda tu berlaku di dalam mesyuarat kabinet. So bila berlaku di dalam mesyuarat kabinet, kena ada menteri kabinet yang boleh jadi saksi saya. Ada seorang menteri kabinet saya panggil untuk jadi saksi, tapi dia kata by convention dia tidak boleh jadi saksi saya. Saya minta boleh tak bagi minit mesyuarat, pun tak boleh dedahkan minit mesyuarat kerana tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi. So walaupun kenyataan saya itu betul, last kali saya mengambil keputusan untuk dengan nasihat peguam, kita selesai luar mahkamah. Jadi kes saya dengan Khairy Jamaluddin ni ada 7 perkara yang dia bangkitkan kepada saya. Berhubung dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya buat lah. Saya tak boleh detailkan sebenarnya sebab benda ni ada gag order. Apa yang saya tanya dengan dia di dalam live saya, ada 7 perkara. Saya tak boleh detailkan benda-benda tu. Siapa yang mengikuti kes ni, dia ada kaitan dengan vaksin, dia ada kaitan dengan sijil vaksin, ada kaitan dengan expired vaksin. So peguam saya nasihatkan saya juga, daripada saya kena bayar boleh pergi berjuta ni so daripada 7 kes ni peluang untuk menang tu mungkin 2 saya boleh kemukakan bukti dan sebagainya. Jadi saya mengambil pendekatan untuk selesaikan di luar mahkamah, dan saya akan keluarkan satu kenyataan permohonan maaf lah. Jadi kepada kawan-kawan yang berjuang di luar sana, mereka mungkin saya kena bayar harga yang mahal untuk memahami tentang selok-belok undang-undang ini. Jadi kepada mereka-mereka yang baru nak mulakan perjuangan ni, kena faham bahawa tidak semestinya semua benda yang kita cakap tu walaupun betul, kesudahan dia kita boleh menang. Kita kena tahu report polis orang, kita tak boleh baca sesuka hati. Kita kena tahu bahawa setiap apa yang kita cakap, kita kena standby dengan bukti, evidence dan sebagainya. Kalau tidak, ianya juga boleh dianggap sebagai defamatory. Bertanya soalan, saya sebenarnya dalam isu saya dengan YB Khairy Jamaluddin, saya bertanya berhubung dengan video yang tular, betul ke tak betul. Jadi saya tak boleh komen pasal benda ni sebab dia ada gag order. Sebenarnya kita pun tak boleh sesuka hati bertanya. Memang betul ada kebebasan bersuara kita pun tahu Khairy Jamaluddin pun banyak juga bertanya pasal Menteri Dalam Negeri dan sebagainya, tapi nasib dia baik sebab dia tak kena saman. Tapi saya setelah dinasihati oleh peguam saya dan setelah kita berbincang, kita ambil pendekatan untuk mengeluarkan kenyataan yang akan saya keluarkan selepas mahkamah
endorse, mahkamah endorse, saya akan keluarkan kenyataan permohonan maaf saya. Ada lagi soalan? Netizen tak ada nak tanya soalan? Di TikTok ada 772 orang yang menonton di TikTok. Ada sebarang soalan? Ya? Ada yang nak naik? Okey. Ada? Soalan seterusnya, Okey. isu mengenai maklumat palsu yang banyak dimainkan oleh individu ataupun sekumpulan individu di media sosial ni sikit sebanyak mempengaruhi masyarakat dengan berita yang tak benar atau fitnah. Pendapat Datuk? Okeylah, dia pasal maklumat palsu di media sosial ni lah. Dalam perspektif media sosial ni, soalan ni saya lihat lebih menjurus kepada satu istilah dalam komunikasi media yang disebut Coordinated Inauthentic Behavior, CID. Bukan polis CID, CID. Coordinated Inauthentic Behavior, atau dalam bahasa Melayunya disebut kelakuan tidak sahih tersusun. Tidak normal macam itulah. Kalau tak silap saya lah, perkara CID ni telah disebut dan diberikan perhatian serius oleh Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil. Bagi sesiapa yang belum tahu mengenai CID ni, CID merupakan taktik manipulasi komunikasi di media sosial yang antaranya menyelaraskan kempen penyebaran maklumat melalui pelbagai akaun. Isu penyebaran maklumat palsu melalui CID ni kebanyakannya dimainkan oleh pihak tertentu dalam platform media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp. Sebab itulah kalau kita lihat isu-isu seperti 3R, isu kaum, isu bangsa dan isu agama. Isu apa ni? Religion, royalty, religious. Religion, royalty, race. Kaum dengan bangsa tu bukan sama lah. Bangsa, raja, agama. Malaysia tidak lagi menganjurkan acara macam contohlah macam dia orang kata isu Malaysia tidak lagi menganjurkan tilawah Al-Quran. Lepas tu tentang isu kalimah Allah, kekiman, diviralkan dengan meluas dalam pelbagai akaun individu yang menggunakan konten yang sama. Memang ada concentrated effort untuk tarnish image kerajaan kita ni. Untuk makluman semua, berdasarkan statistik SKMM, setakat 3 bulan pertama tahun ni je, 2024, sejumlah 51,638 kes telah dipanjangkan kepada penyedia platform dalam talian untuk tindakan lanjut berbanding dengan hanya 2,904 kes kandungan yang direkodkan tahun lalu. Tahun lepas baru tak sampai 3,000. Tahun ni 3 bulan pertama je dah 51,000 kes, tuan-tuan. Jadi dalam hal ni saya secara peribadi mengucapkan terima kasih kepada YB Fahmi Fadzil kerana beliau dan kementeriannya telah bertindak dengan begitu serius. Sebarang kandungan yang memudaratkan mesti kita sekat, tuan-tuan. Berlandaskan undang-undang dan garis panduan platform di negara ni. Mungkin untuk masa hadapan, negara kita perlu mengkaji syarat umur minimum untuk mengakses media sosial. Mungkin 13 tahun ke sebagai syarat wajib. Begitu juga dengan penipuan terancang, scammer, serta perjudian haram dalam talian. Ini juga perlu diberikan perhatian agar negara kita ini pada masa hadapan bebas daripada anasir-anasir jahat yang boleh merosakkan pemikiran rakyat dan boleh mengakibatkan kerugian akibat daripada aktiviti-aktiviti perjudian, scammer dan sebagainya, tuan-tuan. Banyak rakyat yang sengsara merana.